为我们祷告。 Amin. 阿门。 Siang dulu Bapak Saudara. 各位做弟兄姐妹，请坐。 Kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Efesus. 我们继续讨论以弗所书。 Efesus pasal 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. 以弗所书第6章14节到17节。 Demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 以弗所书6章14到17节，所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。 Bapak Saudara, perlengkapan senjata Allah ini harus kita ingat ada di dalam konteks yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Robert. 那么我们在日常生活当中，我们都需要上帝的这个军备的装备。 Apa itu konteksnya? 是什么的内容呢？ Adalah bahwa kita saat ini, sekarang ini sedang berhadapan dengan berbagai macam kuasa. 就是我们现今的时候呢，我们面对的种种的势力。 Yang di ayat 11-12 dikatakan kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis. 在第11、12节，他讲说，我们面对的是魔鬼的诡计， Pemerintah dan penguasa dunia yang tidak kelihatan. 就是还有那些执政的、掌权的，还有辖管这一万世界的， Itu yang ditulis juga di pasal 2 ayat 2. 那就都是写在那个在6章12节。 Tapi bukan itu saja, kita juga sedang berhadapan dengan cara-cara dunia yang dilakukan oleh manusia. 但是呢，我们也面对着世人所种种的一切的诡计。 Yang di pasal 4 ayat 14 dikatakan sebagai berbagai pengajaran dan permainan palsu manusia yang licik. 就是在第4章第14节这样子说的，就是我们面对的就是很多人的诡计和很多人的一些的算计。 Nah, berhadapan dengan itu semua, Rasul Paulus pertama-tama mengatakan bahwa kita harus berdiri tegap. 那么首先呢，使徒保罗叫我们说，我们要站立的稳。 Bapak Saudara, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Seorang serdadu yang harus berdiri tegap, berjaga-jaga, berawas-awas. 就是好像一个军兵一样，他要站立的稳，站立的直，好让他能够时时提高警惕。 Supaya ketika ada musuh yang menyerang, atau dari jauh dia sudah melihat ada musuh yang menyerang, dia sudah bersiap. 以致当他从遥远眺望有一些敌人攻击的时候，他能够准备好。 Supaya ketika ada musuh yang menyerang, dia tidak goyang, tidak goyah, tidak takut. 好让他面对一些敌人的攻击的时候，他不会动摇，他也不会惧怕， Berdiri tegap. 他站立的稳。 Saudara saat ini sedang berdiri tegap. 那么这个时候我们都站立的稳吗？ Saudara, gambarannya mungkin ada sebagian kita yang sekokoh mimbar ini, kalau didorong nggak mempan. 或者有些人好像这个讲台一样的坚固，推也推不动， Tegap, tidak bergeser. 就是很坚固的，怎么移动都不会动。 Tapi kalau kita tidak berdiri tegap, 但是如果我们有站立的稳， maka mungkin seperti standing mic di sini. 就好像那个 Sedikit jatuh. 那个音乐台一样，你摇动一下子它就会动了。 Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin kita tidak tergoyahkan. 那么使徒保罗要我们要站立的稳， Saudara mungkin pernah lihat pohon kelapa di pinggir pantai. 可能你也曾经看过这样的画面。 Angin sebesar apapun, 如果无论风吹得多大， badai sekuat apapun, 无论风暴得多么强烈， pohon kelapa itu cuma akan bergoyang. 但是那个台只会摇动一下子， Mungkin dia akan tertunduk sampai mendekati darat, 可能它会转到好像要碰到地面， tapi dia akan tegak berdiri 但 lagi. 是它还是会转回去正直的样子。 Bapak Saudara, mungkin gambarannya seperti pohon ini ya. 可能就是好像这棵树的一个画面。 Pohon kelapa itu juga punya akar yang dalam dan melebar. 那么树呢有一个很坚固的这根，而且
能够伸展到很多地方。 Saudara, kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, 如果我们穿上了上帝一切的装备， maka mau didorong sekuat apapun oleh serangan iblis, kita akan tetap berdiri dengan tegap. 那么无论魔鬼怎么样的推动我们，只要我们穿上上帝所预备的军装，我们就不会能够站立得稳。 Sekali lagi ingat, kita berhadapan dengan penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. 所以我们要永远记得，我们所面对的就是一些执政的掌权啊，还有我们看不见的幽暗世界。 Pertanyaannya bagaimana kita bisa berdiri tegap? 那么问题是，我们要怎么样才能够站立得稳？ Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam bagian yang kita baca tadi, kita harus mengenakan dan mengambil perlengkapan senjata Allah. 那么使徒保罗在刚才我们所读的经文已经告诉我们，我们要穿上上帝一切所为我们准备的军装。 Yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Allah. 就是要穿上真理的束腰，那个带子，还有护胸的心镜，还有福音那个穿在脚上，预备走路，还有当做信德当做藤牌，还要穿上救恩的头盔。 Bapak Ibu Saudara, ingat Rasul Paulus sedang menggunakan metafora atau analogi. 所以我们看到使徒保罗用这一个信息来告诉我们， Dan bagian ini tidak berdiri terpisah masing-masing. 而且这一些呢都不能够独立的或者分开来的。 Tapi semuanya harus dipakai dan saling terjalin. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan mungkin overlapping satu sama lain. 而且这些东西呢，都需要一起装备的，不能够独立的使用，而且可能是要一起或是装备一起的。 Bapak Saudara, Rasul Paulus sehari-hari melihat, karena dia sendiri bangsa Yahudi, melihat bagaimana serdadu Romawi menjadi pandangan yang umum setiap hari. 所以，因为使徒保罗是一个太人呢，在罗马那边，他也看到罗马军兵怎么样，每一天都穿着这样的军装。 Dia pakai itu untuk memperingatkan kita. 他这样子，他用这样的画面来提醒我们。 Lalu kita juga harus tahu bahwa bagian ini, senjata-senjata perlengkapan Allah ini, itu sifatnya rohani, bukannya fisik. 而且我们也知道，这些这个军装呢，都是属灵的装备，不是肉体可见的。 Maksudnya apa? 是什么意思呢？ Misalkan ngomong tentang kebenaran. 比如说真理， Itu bukan kebenaran yang seperti hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah. 而这个真理不好像是政府所列出来的一些的条规， Tetapi sifatnya rohani. 而是属灵的， Karena disediakan dari Allah sendiri. 因为是由上帝自己所装备的。 Kita akan coba lihat satu-satu ya. 我们一一来学习。 Walaupun nanti juga akan saling tumpang tindih. 到后来也会说彼此的这样装备。 Saudara, yang pertama, Rasul Paulus mengatakan kita bisa berdiri tegap dengan berikat pinggangkan kebenaran. 使徒保罗告诉我们，我们能够站立得稳，就是要用真理当作带子束腰。 Saudara, apa itu kebenaran? 真理是什么？ Satu kali seorang tokoh di Perjanjian Baru berkata kepada Yesus, 有一天呢，在旧约圣经的一个人物问主耶稣： "What is truth?" 真理是什么？ Apa itu kebenaran? 真理是什么？ Apa jawab Yesus? 主耶稣怎么说呢？ Saudara ingat gak? 你们还记得吗？ Sebelum kita ke sana, kita coba akan lihat kebenaran, bukan kebenaran yang sedang beredar di sekeliling kita. 我们所看到的真理呢，并不是我们每一次在世界上可以看到的一些的条规。 Menurut saudara, ketidakbenaran apa yang sedang beredar di sekeliling kita? 那么我们的周围呢，是什么东西不是真理呢？ Ada yang bisa kasih contoh? 有人能够给一个例子吗？ Saya kasih contoh ya. 我给一个例子。 Saudara tahu apa ini? 你知道这个是什么标记吗？ Kalau nggak tahu kelewatan. 如果你不知道，就太过分了。 Apa slogannya? 这个标记是什么？ Apa? Just do it. 就这样子做。 Apakah ini suatu kebenaran? 这是不是真理呢？ Ini bisa berarti begini Bapak Ibu Saudara. 这可以这样子的意思。 Karena itu bisa bekerja, bisa berjalan, bisa mencapaikan tujuan, just do it. 那么这一点呢，能够进行，能够做到，也能够达到目标，我们只要这样子做就好了。 Apapun yang bisa berhasil, lakukan saja. 无论什么东西可以成功，你就去做吧。 Setuju gak Bapak Ibu?
你们同意吗？ Mau kaya, susah dapat kerja, curi saja, kan kaya. 如果你没有工作，你要成为富有，你就去抢吧，只要那个富有就可以了。 Apapun yang bisa berhasil, just do it. 无论什么东西能够让你成功的，就去做。 Atau apapun yang membuat kita merasa nyaman, enak, merasa dihargai, merasa dikasihi, kejar itu. 或者任何我们觉得很舒适，或者是能够让我们感到很好，或者感到高兴的，我们就这样子去做吧。 Demi dapat pujian, demi dapat penerimaan, jadilah seperti yang orang lain mau. 我们只要得到别人的赞美、别人的称赞，只要别人喜欢，我们就按照别人的心意去做好了。 Capek hidup kayak begitu ya. 如果这样子做的话，就会很累。 Tapi banyak orang menganggap demi saya diterima, itu jadi kebenaran. 但是很多人认为，只要别人能够接纳我，那就是真理。 Saudara ingat mengapa manusia pertama kali jatuh dalam dosa? 你还记得第一个人怎么会跌入最终吗？ Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia dengan segala informasinya yang membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan ada? 我们活在这个世界呢，有种种的一些资源，种种的一些消息，让我们怀疑上帝是不是存在， Atau terkait dengan kebenaran, apakah Tuhan benar? 或者是关于真理，难道上帝是不是真的，或是对的？ Tuhan bilang jangan makan buah itu ya. 而上帝说不可吃那棵果子，树上的果子， Nanti kamu mati. 你吃了之后会死。 Terus iblis dengan berbagai serangannya mengatakan, enggak, kamu tidak akan mati. Buah itu baik memberikan pengetahuan. Lagi pula, Tuhan sebenarnya takut kalau kamu makan, nanti kamu jadi seperti Tuhan. 但是魔鬼呢，就是借着蛇告诉这个女人说：“你不会，你吃了这个果子，你不会死的。那个是上帝骗你，你只要吃了这个果子呢，你就会长知识，因为上帝怕你比他更加的，你长知识比他更聪明。” Iblis memutar balikan kebenaran. 那么魔鬼呢，就已经混乱了那个真理的那个是自信。 Makan aja, enak. Kolesterol lagi libur hari ini. 你吃吧，这很好吃的，也没有胆固醇。 Saudara, ini dunia kita berhadapan dengan apa yang dianggap dunia oleh kebenaran. 这是我们活在这个世界，就是这个世上呢所提供我们每一个人，我们认为都是真理。 Kita baru saja melewati proses pemilihan presiden dan sekarang Amerika juga lagi sedang bikin 那 pemilihan 么我们 presiden. 已经经过了那个全国的普选，而且现在美国也进行普选当中。 Biasanya lagi pemilihan presiden, para presiden melakukan apa Bapak Saudara? 如果在拣选总统的时候，总统候选人怎么做呢？ Kampanye. 就是游行， Terus biasanya mereka bikin cerita. 然后呢，他们就可能会一些讲话。 Cerita atau narasi yang tujuannya menarik simpati orang untuk memilih sang calon presiden, bukan? 他们尽量的说一些话，或者是告诉他们怎么样的，他们才能够做一个好的总统，让别人能够选他。 Banyak hal yang dalam cerita mereka itu dilebih-lebihkan. 很多时候，他们所讲话的内容呢，是夸大其词的。 Tim kampanye menyusun cerita-cerita bukan berdasarkan bukti di lapangan. 他们只要好像他们的话讲的多么美、多么好就可以了，不是按照一些应该讲的或是真理。 Kita yang tidak menyelidiki kebenaran, kita akan termakan dengan kampanyenya. 如果我们没有持守我们的真理呢，我们就会被这些那个总统的致辞所游说。 Saudara, yang 90% kebenaran, apakah kebenaran? 那么98%的那个真理是不是真理？ Dan jangan lupa kita hidup di zaman postmodern. 我们就不要忘记，我们是过在一个现代的。 Kalau dulu kita cuma kenalnya semua agama benar, jadi yang paling benar yang mana ya? 我们以前说每一个宗教都是对的，那么哪一个才是对的呢？或是真的呢？ Sekarang orang-orang postmo bilang begini, agamamu benar, agamaku juga benar. 很多那个宗教人说，你的宗教是对的，我的宗教也是对的。 Agamamu mengangkat jiwamu, seakan-akan kamu bisa merasa tenang, merasa damai. 你的信仰，你的宗教，让你能够感到心安，能够感到平安。 Tapi aku punya caraku sendiri. 但是我有我自己的方法。 Dan kita sama-sama benar. 那么我们两个人都是真的，都是对的， Tidak ada kebenaran yang mutlak. 没有绝对的真理， Hati-hati Bapak Ibu Saudara. 我们就要小心。 Iblis adalah bapa segala dusta. 那么魔鬼呢是说谎之父，
Jadi di sekitar kita banyak sekali ketidakbenaran yang kelihatannya benar. 所以我们就要特别小心，不要看就去注意那些好像真理而不是真理的事实。 Lalu jadinya apa itu kebenaran? 那么真理到底是什么？ Firman Tuhan dengan jelas, dengan sederhana mengatakan ini. 那么上帝的话对我们这样子说， Ini dalam doanya Yesus untuk murid-murid sebelum dia disalibkan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu itulah kebenaran. 那么上帝的话说，求你用你的真理使他们成圣，你的话就是真理。 Firman Tuhan adalah kebenaran. 上帝的话就是真理。 Saudara baca firman Tuhan enggak? 你们阅读上帝的话吗？ Saudara mempelajari firman Tuhan enggak? 你们学习上帝的话吗？ Apakah saudara memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Tuhan sudah tuliskan di dalam firman-Nya? 你们做任何决定的时候，是不是根据上帝在记载在圣经中的真理？ Atau kita lebih sering mengambil keputusan karena pengalaman saya, karena saya punya modalnya, karena saya punya kuasanya, tapi tanpa kebenaran firman Tuhan. 或者我们做任何决定是按照我们的经验，按照我们的钱财或是我们的本钱，而且不是根据上帝在圣经中的真理， Itu namanya kesombongan Bapak Saudara. 那就是高傲。 Lalu Yesus juga pernah bilang, 那么 tadi 耶稣也曾经这样 saya udah 说。 singgung tadi di awal, dia berkata di Yohanes 14 ayat 6, I am the truth. 那么在约翰福音他讲说，我就是真理， Akulah kebenaran. 我就是真理。 Kalau dia berani mengklaim dirinya sebagai kebenaran dan kita mengamininya karena dia adalah Tuhan kita, 如果他自称他是真理，而且我们也觉得是阿门的，因为他是我们的上帝， maka bukankah kita seharusnya terus bertanya kepada Yesus yang adalah kebenaran itu? 那么我们不应该专注于上帝记，因为他是真理。 Saudara, kalau firman Tuhan dan pribadi Tuhan Yesus adalah standar patokan kebenaran, 如果上帝的话或者主耶稣是我们持守真理的一个标准， maka bukankah seharusnya logika kita, moralitas kita, etika kita, spiritualitas kita, metode yang kita pakai atau cara yang kita gunakan, proses hidup kita harusnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan pribadi Yesus Kristus. 那么我们一切的逻辑，我们所做的决定，我们所采取的一些的方式，我们所说的每句话，不应该是基于主耶稣基督，因为他就是真理的本身。 Saudara, kita baru ngomong tentang kebenaran ya. 我们曾经讲过真理， Bagaimana dengan instruksi Rasul Paulus yang mengatakan kita harus berikat pinggangkan kebenaran? 那么使徒保罗吩咐我们要用真理束腰是什么意思呢？ Dikatakan di dalam ilustrasi yang saya dapat, seorang arkeolog mengatakan bahwa ikat pinggang serdadu Romawi itu menjadi satu tanda bahwa dia memang adalah seorang prajurit. 因为呢，他们考古学家讲说，军兵所穿戴的那个腰带，就是他们作为军兵的一个象征。 Kemana-mana dia akan pakai 他 ikat 到 pinggang 哪 itu. 里都要束上这样的一个带子， Kapanpun. 任何的时候。 Bagi saya ini berarti bukankah kebenaran itu yang sebagai orang percaya kita pakai sebagai ikat pinggang itu seharusnya menjadi identitas kita sebagai murid Kristus. 所以，当我们作为上帝作为基督徒，我们穿上用真理穿上用带子束腰呢，那就是我们作为上帝儿女的一个象征。 Saudara, kebenaran ini menjadi pondasi atau dasar dari segala hal yang kita lakukan sebagai murid Kristus. 那么，真理就是我们作为上帝的门徒和上帝的儿女所应该持守的说的真理。 Yang kedua tentang berbaju zirahkan keadilan. 第二就是要用公义当做护心镜遮胸。 Saudara, apa itu keadilan? 那么，公义是什么呢？ Saudara pernah ingat kisah tentang perumpamaan Yesus sampaikan kepada murid-murid. 我们还曾经记得主耶稣对门徒所做的一个比喻吗？ Ada seorang raja mau pergi lalu dia panggil 3 hambanya dan percayakan masing-masing talenta sesuai dengan kesanggupannya. 有一个主人，因为他要出远门，他就交代他的仆人去给他们各样的才干。 Tapi dalam perumpamaan itu dicatat bahwa setiap hamba tidak terima sama talentanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. 而且每一个仆人他所拿到的才干都是不一样，有的5个才干，有的2个才干，有的1个才干。 Saudara, perumpamaan ini adil gak? 那么这样的一个比喻公平吗？ Saudara suka gak dibanding-bandingkan? 如果你喜欢吗？被这样的对待， Kenapa saya cuma 5? Kenapa saya cuma 1? Kenapa dia 5?
Kenapa saya 2? Kenapa dia 5? 为什么我有2个，而且他有5个？为什么只有1个，而他有5个呢？ Kalau semua manusia sama di mata Tuhan, kenapa Tuhan membeda-bedakan? 如果每一个人在上眼中都是一样，有用有样才干，为什么上帝要分出来呢？ Saudara, adil menurut Tuhan tidak adil menurut kita ya. 上帝所认为的公义，我们认为是不公的， Dan iblis bisa pakai itu untuk mempertanyakan Tuhan. 而且魔鬼能够使用这一点来质问上帝。 Kalau itu cuma masih soal sekedar iri, 如果是关于说妒忌或嫉妒的话， ada kasus yang lebih serius yang sehari-hari kita pertanyakan. 有更多我们在现实生活所面对的一些状况。 Kenapa hal-hal buruk terjadi kepada orang baik? 为什么一些坏事会发生在好人身上呢？ Atau kalau mau lebih tegas lagi dalam konteks kita sebagai orang percaya, 或是我们作为信主的人， Tuhan, aku sudah pelayanan bertahun-tahun Tuhan, bukan cuma sekedar datang secara rutin hari Minggu, tapi aku sudah mempersembahkan hidupku menjadi hamba-Mu. 可能也会问上帝啊，我已经服侍你很多年了，我已经把我的一生献上来服侍主。 Tuhan, bukan cuma 10% aku persembahkan, 30% buat Tuhan. 而且我奉献的也不只是18%，而且我奉献是30%。 Tapi maaf, 但是对不起， kenapa Tuhan waktu COVID ambil orang-orang yang saya kasihi? 为什么上帝接着这个疫情呢，能够召回他所爱的人？ Kenapa anak-anak saya memberontak? 为什么的孩子会抗议？ Kenapa Tuhan setelah ribuan kali aku berlutut, Tuhan tidak angkat-angkat sakitku? 为什么我已经跪下了这么久，为什么你不让我的脚抬起来呢？ Di mana keadilan Tuhan? 那么上帝的公义在哪里？ Sudah R.C. Sproul menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat yang menghentakkan saya. 那么这个 Pro 呢曾经讲过一句话，能够感动我的心。 Why do bad things happen to good people? 为什么坏事会发生在好人身上呢？ Dia bilang, that only happened once and he volunteered. 那只发生了一次，而且是他自愿的。 Saudara, dunia kita sudah jatuh dalam dosa. 我们的世界是一个罪恶的世界， Tapi Yesus sang anak Allah satu-satunya. 但是呢，上帝是我们唯一的救主， Dia sempurna, dia kudus, dia mulia adanya. 他是完全的，是圣洁的，他是荣耀的。 Tapi di atas kayu salib dia diperlakukan sangat tidak adil. 但是在十字架上，他是被不公的对待， Dan dia tidak menghindar. 但是他没有避免， Dia dengan sukarela memberi diri diperlakukan tidak adil. 他心甘情愿的把自己献上， Itu ketidakadilan. 那就是不公。 Tapi di situ ketidakadilan bertemu juga dengan keadilan. 那么这样的不公事件就遇见了公义， Keadilan yang kita nikmati bersama sehingga kita bisa menjadi orang-orang percaya anak-anak Tuhan. 就是我们成为族内上帝的儿女的时候，我们就能够享受这样的公义。 Saudara, selama kita hidup kita akan menghadapi terus banyak hal yang tidak adil di dalam dunia yang sudah jatuh dalam 只要我 dosa. 们活在这个世上，我们就会面对种种的不公事件。 Yusuf Yusuf. berulang kali mengalami ketidakadilan. 耶稣也时常经历这不公的对待， Pahit hati terhadap saudara-saudaranya. 他对他的弟兄有心里苦楚， Tapi dia melihatnya dari perspektif Tuhan. 但是他用上帝的眼光 Dan 来看待 kemudian 一切。 berkata, engkau memang mereka-rekakan apa yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan itu semua menjadi kebaikan. Bahkan untuk memelihara nasib satu bangsa yang besar. 但是你说从前你们意思是对，是要害我，但是上帝意思是好的，他要许多人的性命成就今日的光景。 Saudara, nanti mungkin atau saat ini mungkin di dalam anugerah Tuhan kita baru bisa mengatakan semua yang tidak adil, semua yang buruk pada kenyataannya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita mengasihi Tuhan. 但是呢，我们看到我们所面对的一切的种种问题、种种的困难，但是我们要记得，我们上帝呢是记载着说，我万事都互相效力，要那个叫爱神的人得益处，就是按他旨意蒙召的人。 Saudara, jantung menjadi titik kritis di dalam bagian tubuh kita. 那么我们的心脏呢，是我们身体的致命之处。 Keadilan dipertanyakan oleh iblis. 那么公义呢，也就那个魔鬼也问了这样的一个公义的问题。 Oleh karena itu kita harus menjaga hati. 因此呢，我们要保守自己的心。 Kenapa? 为什么？ Karena hati adalah pusat dari emosi kita. 因为我们的心是我们生命的根源。
keberhargaan diri kita 就是我们的那个尊贵之处， dan rasa percaya kita kepada Tuhan. 而且是我们相信主的根源。 Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan kita harus berkasutkan kesiapan memberitakan Injil damai. 使徒保罗讲说，我们要预备走的路，那要将那个真理公义的鞋子穿在脚上。 Konteksnya kita sedang berperang, berhadapan dengan iblis. 那么我们的背景就是我们正在与那个魔鬼征战。 Gak mungkin bagian ini artinya kita siap untuk memberitakan Injil kepada iblis, bukan itu pasti. 也不是说我们要向魔鬼传福音， Juga bukan berarti kita harus berdamai dengan iblis. 或者是我们要与魔鬼和好。 Tapi kita harus memperlengkapi diri kita dengan berita Injil keselamatan itu. 而且我们要装备自己，用平安的福音， Sehingga kita bisa berhadapan dengan iblis dan hubungan kita tetap berdamai dengan Allah. 好让我们能够面对魔鬼，我们跟上帝的关系也能够和好。 Praktisnya begini Bapak Saudara. 意思是这样子说。 Bapak Saudara tahu gambar apa ini? 你知道这个是什么画面吗？ Dilukis di abad ke-19 oleh Ivan Kramskoy. 是在第19世纪一个人所说的 Ini 画面， gambar Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun 40 hari 40 malam. 就是主耶稣在旷野被魔鬼试探的40昼夜。 Ivan kasih gambaran yang sangat detil sekali bagaimana muka Yesus yang setelah 40 hari 40 malam itu. 他们就用了这个画面描绘主耶稣经过40昼夜他的脸带上的倦容。 Iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. 魔鬼怎么说？如果你是上帝儿女，将这个石头变成这个变成包。 Jika engkau anak Allah, lemparkanlah dirimu ke bawah. 如果你是上帝儿女儿子呢，你就从高处甩下来。 Iblis tawarkan jalan pintas. Jika engkau mau menjadi Mesias, sembahlah aku akan berikan seluruh dunia ini bagimu, Yesus. 魔鬼也告诉他说，如果拜我呢，我就将世界上所有的荣耀都给你。 Sudah iblis tahu banget ya kebutuhan pokok manusia. 那么魔鬼非常清楚人的一些基本的需要。 Di titik itulah dia akan serang kita. 那在那个时候呢，他会攻击我们。 Tapi apa jawab Yesus? 那么主耶稣怎么回答说呢？ Dia memegang firman Tuhan. 他用上帝的话语回答。 Ada tertulis. 经上记着说， Ada tertulis. 经上记着说， Sampai terakhir dia bilang, enyahlah iblis sebab ada tertulis. 最后他想说，魔鬼退去吧，因为经上说。 Saudara, Yesus menjawab 3 kali godaan iblis yang dicatat ya, kita nggak tahu godaan lainnya. Dengan firman Tuhan yang dia kutip langsung dari kitab Ulangan pasal 8. 但是呢，主耶稣用上帝的话回答了这个魔鬼3个问题。 Ketika kita berhadapan dengan cobaan, dengan ujian dari iblis, apa yang akan kita jawab? 当我们面对魔鬼的试探、魔鬼的考验的时候，我们怎么样子回答？ Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apakah firman Tuhan? 我们的脑海中有什么话语呢？是不是上帝的话？ Saudara, bukankah berarti kita harus memperlengkapi diri? 所以我们要装备自己。 Pertanyaannya sekali lagi, saudara baca firman Tuhan gak di rumah? 问题是，你家里有没有阅读圣经？ Ini hal yang paling mendasar. 这是最基本的事 Dan 情。 sampai kita ketemu dengan Yesus, kita akan terus harusnya membaca firman Tuhan. 即使我们要面对主耶稣的时候，我们也要继续的阅读上帝的话语。 Saudara, selanjutnya perisai iman. 然后呢，就是护心镜的那个用那个护心镜。 Iblis akan menghadapkan kita pada situasi yang membuat kita direndahkan, dipermalukan, kemunduran. 那么魔鬼会用种种的方式，让我们觉得自己很卑微，自己很无能。 Sementara di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. 希伯来书告诉我们，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Mungkin kita bertanya waktu direndahkan, 所以，当我们被不公或是很卑微的对待的时候， Tuhan kemana kau? 上帝啊，你在哪里？ Kenapa Tuhan izinkan aku dipermalukan? 为什么你允许别人来羞辱我？ Karena kita inginnya nyaman. 因为我们想过着舒适的生活。 Tapi percayakah kita bahwa situasi-situasi itu adalah alat kudus di tangan Tuhan untuk membentuk kita
terus 是 percaya kepada Tuhan dan dikuduskan hidupnya. 但是你是否知道，这些是上帝用的一些的那个工具，好让我们能够在他的手中能够成圣。 Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. 他从来不会撇弃我们， Sehingga kita tetap beriman. 好让我们对他永远存着 Dan 信 kita bisa 心。 berkata bahwa Tuhan tidak bisa salah. 而且我们能够说，上帝不会出错， Tuhan tidak pernah salah dan dia tidak mungkin salah. 上帝也不曾出错或者犯错，而且他也不可能做错。 Saudara, ketika kita bicara tentang ketopong keselamatan, 然后我们就看到是救恩的头盔。 saudara, pertanyaan paling mendasar begini. 那么最基本的问题是这样的： Saudara yakin dengan keselamatan saudara? 你越深信你自己的救恩吗？ Di dalam bagian firman Tuhan yang ditulis di sana, 就是在这里上帝的话语说， karena kita telah mendengar firman, lalu kemudian Roh Kudus bekerja di dalam kebenaran firman itu, maka kita percaya kepada berita Injil keselamatan. 因为我们听了上帝的话语，而且上帝也在话语里动工，那我们就能够相信上帝的话。 Tidak ada sedikit pun usaha dari kita sehingga kita beroleh keselamatan, bukan? 完全不是我们的功劳或能力让我们能够得救。 Dan kalau kita hitung-hitung dalam hidup kita, lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan ikut Tuhan. 如果我们数算我们日子的时候，我们看到我们根据跟随主之后，我们所面对更多的是失败，而不是成功。 Biar ketopong keselamatan itu memprotek kita dari pikiran-pikiran yang meragukan bahwa keselamatan saya bisa hilang. 但愿救恩的头盔能够在我们脑海中，能够在我们头上发挥的功用，让我们能够持守上帝的真理。 Saudara kalau perhatikan ngomongin tentang firman Allah sebagai pedang roh, dari tadi kita udah ngomong banyak tentang firman Tuhan ya. 如果我们讲说上帝的道或者上帝的真理，就是圣灵的宝剑。 Tapi instrumen Roh Kudus itu memang firman Allah. 但是圣灵的那个工具就是上帝的话语。 Saudara perhatikan tadi slide-slide yang saya sudah tampilkan. 我们注意刚才我所提供的一些荧幕， Hampir semuanya itu berkaitan dengan firman Tuhan. 我几乎完全就跟上帝的真理有关。 Tuh di belakangnya ada gambar samar-samar pedang, pedang roh firman Allah. 那么在后面呢，有一个模糊的圣灵的宝剑。 Saudara betapa sentral dan mendasar serta pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. 所以上帝的话语在我们的生命当中是何等的重要。 Saya berani mewakili Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa bertahan dan berdiri teguh kalau bukan karena firman Tuhan. 我也能够说是这样的话，如果不是因为上帝的真理或上帝的话语，我们不可能能够站立得稳。 Dari awal kita percaya kepada Tuhan, beroleh keselamatan. Firman Tuhan 我们信主，我们得救，就是因为上帝的话。 menjalani hidup dengan firman Tuhan, 我们过着这样生活，也根据上帝的话。 menghadapi iblis. Pedang roh adalah firman Tuhan. 我们面对圣灵，圣灵的宝剑就是上帝的话。 Saudara, jadi kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah kalau kita mau berdiri tetap tegap menghadapi serangan iblis. 所以我们要站立得稳，面对魔鬼的攻击的时候，我们要穿上上帝全副的军装。 So kalau mau di wrap up, mau dibungkus semuanya, saudara. 如果要全部包起来， Itu saya pikir mirip dengan perkataan Yesus ketika dia diserang oleh iblis untuk menyerah bergumul di Taman Getsemani. Bahwa salib itu tanggungan yang terlalu berat buat dia. 所以我也能够讲这样说：当主耶稣在克西马尼园祷告的时候，因为他要上十字架，他要觉得他的那个背负很大的一个重担的。 Sambil mengajar kepada Petrus, Yakobus, Yohanes yang diajak untuk bersama dengan dia menggumuli masa yang sangat sulit itu. 所以他也跟保罗说：“你要跟我一起在一起守住这一切。” Dia bilang begini, 他这样子说。 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang baik, tetapi tabiat manusia, daging itu lemah. 他说：“总要警醒祷告，免得入人迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却 Coba 软弱了。 perhatikan, berjaga-jagalah, berdiri tegaplah, stay alert. 所以我们要站立的稳。 Dan minggu depan kita juga akan belajar tentang berdoalah. 那么下个礼拜呢，我们就要学习。 Sehingga kita tetap mampu Tentang berdiri jingsi, tegap menghadapi segala serangan iblis. 所以我们要站立的稳，面对魔鬼的一些攻击。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. 天父上帝，我们已经有阅读和思想你的话语。
Tuhan tegur kami lagi kalau kami selama ini mengabaikan apa yang harus kami lakukan, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kami bertahan menghadapi iblis. 求你坚固我们每一个人，让我们能够穿戴上帝全副的军装，能够面对魔鬼的一切的攻击。 Tolong kami mengatasi keengganan kami untuk mencari Tuhan, membaca firman-Mu dan mempelajarinya. 求你帮助我们，让我们能够重归阅读上帝的话语和向你祷告的时间。 Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. 我们在主里成长， Kami tidak ingin mengalami status quo. 我们也不要面对一些不安的问题。 Tuhan berkati setiap kami. 求你帮助我们， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。